Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Selvanaden anak lelaki Parumal, Pengetua SMK Ulu Benam, Barisan Penolong-Penolong Kanan, rakan-rakan guru kanan, rakan-rakan guru, murid-murid serta ibu bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk menjayakan satu program sekolah, dan saya rasa bersyukur kerana kita dapat berkongsilah sedikit pengetahuan dengan memberikan tazkirah yang bertajuk Cintakan Negara Sempena Hari Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya akan menyampaikan tazkirah ini dalam 4 segmen, iaitu segmen yang pertama 1.0, tak kenal maka tak cinta. Segmen yang kedua iaitu 2.0, kenapa perlu cintakan negara. Dan segmen yang ketiga ialah bagaimana cara untuk memupuk perasaan cintakan negara. Dan yang terakhir 4.0 ialah kesimpulan. Okey, kita bermula dulu dengan segmen yang pertama, iaitu tak kenal maka tak cinta. Saya akan menghuraikan sedikit sejarah ringkas negara sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga tahun 1963. Kenapa ya tuan-tuan saya memilih tahun 1963? Kerana tahun 1963 ialah tahun penubuhan Malaysia. Okey, jadi saya mulakan. Pada tahun 1400 hingga tahun 1511, Kesultanan Melayu Melaka telah diasaskan oleh para Meswara. Ya, wilayahnya luas, meliputi semenanjung Malaysia sehingga ke selatan Thailand dan sebahagian Sumatera di Indonesia pada hari ini. Kesultanan Melayu Melaka ni, kejayaan Kesultanan Melayu Melaka ini tidak dapat ditandingi oleh kita pada hari inilah, kerana wilayahnya sangat luas. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ini bertahan selama 111 tahun. Dan hanya mengalami kejatuhan selepas diserang oleh Portugal pada tahun 1511. Itu tuan-tuan tahu ya. Dan warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka ini diteruskan di Johor pada tahun 1528 sehingga berakhir pada tahun 1699 apabila Sultan Mahmud Mangkat di Julang telah meninggal dunia. Dan juga diteruskan Kesultanan Melayu Melaka ini diteruskan di negeri Perak bermula tahun 1528 oleh Sultan Perak yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah, iaitu putera kepada Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Melaka yang terakhir. Dan warisan itu diteruskan sehingga ke hari ini. Okey, dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka ini terdapat 9 orang sultan yang pernah memerintah Melaka. Dan antara sultan yang terkenal pada zaman itu ialah, selain pada para Meswara, ialah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Itu antara sultan yang terkenal yang telah memerintah Melaka. Okey, kita terus kepada zaman penjajahan. Zaman penjajahan bermula ketika Portugis menyerang Melaka tahun 1511 hingga tahun 1641. Okey, itu zaman penjajahan Portugis di Melaka ya. Portugis ni siapa? Portugis ni nama bangsa. Nama negaranya ialah Portugal. Bila sebut Portugal, pada hari ini kita akan membayangkan pemain bola sepak yang terkenal, iaitu Cristiano Ronaldo. Itulah dia, cucu cicit penjajah yang pernah datang ke Melaka suatu masa dahulu. Okey, zaman penjajahan Portugis di Melaka dan juga di seluruh semenanjung Tanah Melayu. Seperti yang saya bagi tahu tadi, sebenarnya seluruh semenanjung Tanah Melayu ini disebut sebagai Melaka. Daripada Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Perak, sehinggalah ke selatan Thailand yang disebut sebagai Patani ya. Semua itu dipanggil sebagai Melaka.
Sehinggalah ke kawasan di Sumatera pun dipanggil Melaka lagi pada ketika itu. Pada ketika itu tidak ada istilah Malaysia, ya. Okey. Ketika zaman penjajahan Portugis di Melaka, apa yang Portugis buat ni? Okey. Jadi saya akan baca satu petikan daripada guru saya dahulu, ya. Petikannya berbunyi, berapa orangkah daripada kita sedar bahawa kota A Formasa itu telah didirikan di atas runtuhan masjid dan istana Raja Melaka yang digeledah Portugis dengan mengguna batu bata yang dipunggah daripada masjid dan makam raja, pembesar dan rakyat peribumi Melaka. Ini merupakan fakta sejarah yang tidak ditulis dalam buku teks kita. Saya pun tak tahu, ya. Apabila saya masuk universiti dahulu, guru saya inilah yang memberitahu saya tentang perkara ini. Sebab dia bagi tahu kota A Formosa, ya, selalu menjadi destinasi pelancongan. Orang suka pergi ketika musim cuti persekolahan lah. Orang akan tangkap gambar dan sebagainya lah, senyum. Tapi kita sebenarnya tak menyedari yang kota A Formosa itu didirikan di atas runtuhan masjid dan istana Raja Melaka. Dan dia dibina menggunakan batu bata daripada masjid dan makam. Makam ni kubur, ya. Bayangkan, ya tuan-tuan. Jadi sebenarnya kenapa Portugis buat macam tu di Melaka? Kerana dia ingin melakukan penghinaan terhadap bangsa yang dijajah. Okey, perkara itu dah lepas dah. Tak guna kalau kita nak marah lagi. Tetapi soalannya sekarang ni, adakah kita sanggup dijajah semula? Itu satu soalan yang patut tuan-tuan dan puan-puan fikirkan. Okey, kita beralih kepada kronologi yang seterusnya. Tahun 1641 hingga 1824. Bermula zaman penjajahan Belanda. Okey, Portugis dah kalah, jadi bermula zaman Belanda. Zaman Belanda ini bermula tahun 1641 sehingga tamat apabila termeterai Perjanjian Inggeris-Belanda tahun 1824. Dan melalui perjanjian tersebut, bermulalah pemisahan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Wilayah tersebut dikenali sebagai Indonesia pada hari ini. Dan juga wilayah yang dikuasai Inggeris yang dikenali sebagai Malaysia hari ini. Okey, begini, ya. Sebenarnya alam Melayu ni dia sekali tau. Dia besar. Tetapi apabila penjajah datang ni, mereka ni, ya, sesuka hati mereka telah buat satu perjanjian, ya. Okey, ini kawasan Belanda, ini kawasan Inggeris. Mereka telah membahagikan wilayah alam Melayu ini sesuka hati mereka. Ya, asalnya alam Melayu ini sama, serumpun. Sebab itulah kalau kita lihat, ada persamaan dari segi bahasa, dari segi dialek, dari segi warna kulit, dari segi agama, antara penduduk yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, bahkan di selatan Thailand. Kerana apa? Kerana asalnya mereka adalah penduduk alam Melayu. Tetapi kerana penjajahan, maka telah dipisah-pisahkan. Itulah yang berlaku, ya. Okey, saya sambung lagi. Tahun 1824 hingga tahun 1942. Ini bermula zaman penjajahan Inggeris. Ini penjajah nombor 3, ya. Nombor 1 Portugal, nombor 2 Belanda, nombor 3 Inggeris. Zaman penjajahan Inggeris, apa yang mereka buat? Mereka telah melakukan penstrukturan pentadbiran, memperkenalkan negeri-negeri selat, tu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Lepas tu memperkenalkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Ada Perak, Negeri Sembilan, Pahang, okey, dan juga Selangor. Dan juga negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu negeri yang selain daripada yang saya sebutkan tadi. Itu yang dilakukan oleh Inggeris sebelum wujud persekutuan Tanah Melayu. Pada zaman penjajahan Inggeris ini adalah sedikit sebanyak kemajuannya dari segi pembinaan infrastruktur. Ada dibina landasan kereta api, ada dibina pelabuhan, sekolah,
hospital. Tetapi percayalah tuan-tuan, kemajuan yang dibawa oleh penjajah Inggeris itu sekadar memenuhi keperluan penjajahan mereka sahaja. Mereka tidak ikhlas untuk membangunkan negeri yang mereka jajah. Ya, kalau dia buat pelabuhan, maklumlah dia nak angkut biji timah dan juga getah kita. Dia nak bawa balik ke negara mereka, terutamanya ketika zaman selepas revolusi perindustrian itulah. Kalau mereka bina sekolah, mereka nak latihlah pegawai-pegawai yang boleh mereka arahkan dan kuasai. Hospital pun macam tu jugalah, untuk memenuhi keperluan mereka sahaja. Okey, itu zaman Inggeris. Selepas zaman Inggeris, ada satu zaman yang singkat, iaitu bermula daripada tahun 1942 hingga tahun 1945. Itu dinamakan sebagai zaman Jepun. Ini penjajah yang nombor 4 ya, Jepun datang. Ini zaman yang paling diingati. Dia zaman yang paling singkat, 3 tahun lebih, tetapi zaman yang paling diingati oleh rakyat tanah Melayu pada ketika itu. Kerana apa? Kerana zaman Jepun ini ada wujud catuan makanan ya. Makanan dicatu. Ada rakyat tanah Melayu yang terpaksa makan ubi kayu pada ketika itu. Ya, kalau makan sekali dua kali mungkin sedap lah. Tapi kalau pagi, petang, siang, malam, besok, minggu depan, bulan depan makan ubi kayu, siapa yang tahan kan? Itulah yang berlaku ketika zaman pendudukan Jepun. Selain daripada catuan makanan, penduduk di tanah Melayu juga mengalami masalah kekurangan ubat-ubatan. Kalau sakit, demam, batuk, sesama, ubatnya tak cukup. Bayangkan ya, keadaan itu berlaku. Dan diburukkan lagi dengan masalah ekonomi. Apabila inflasi telah meningkat, kerana wang yang diperkenalkan oleh kerajaan Jepun pada masa itu dikenali sebagai wang pokok pisang, sebab ada gambar pokok pisang, dicetak terlalu banyak. Jadi wang tersebut sudah tidak ada nilai. Okey, zaman pemerintahan Jepun ni 3 tahun saja, tetapi dia merupakan zaman yang paling mengerikan bagi penduduk tanah Melayu. Itulah nasib orang yang dijajah. Dan zaman Jepun ini tamat apabila 2 bandar utama mereka ya telah dibom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Bom atom yang pertama digugurkan pada 6 Ogos tahun 1945. Saya rasa kalau bom atom tak digugurkan pada ketika itu, mungkin Jepun masih lagi memerintah di negara kita lah. Apabila bom itu digugurkan, mereka pun baliklah ke negara asal mereka. Ya, kerana negara mereka telah mengalami kemusnahan. Okey, selepas zaman Jepun, bermulalah kembali zaman British. Kita punya penjajah ni ada 4, Portugal, Belanda, British, Jepun. Tetapi kita dijajah 5 kali kerana British datang balik lepas zaman Jepun. Zamannya ini dikenali sebagai BMA ya, British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British. Selepas zaman BMA ini, mereka cuba memperkenalkan Malayan Union. Orang Melayu bangun menentang ya, dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar, penubuhan UMNO dan sebagainya. Dan kemudian diikuti oleh Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan akhirnya kemerdekaan dicapai pada tahun 1957. Pengisytiharan kemerdekaan dibuat oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957. Tetapi kita kena ingat, hanya Tanah Melayu yang merdeka pada ketika itu. 31 Ogos 1957 tu yang merdeka hanya Tanah Melayu ataupun wilayah yang dikenali sebagai Semenanjung Malaysia pada hari ini. Jadi di mana Sabah dan Sarawak? Nanti kita akan lihat dalam kronologi yang seterusnya. Tahun 1957 hingga 1963, ia merupakan zaman kemerdekaan. Ya, sebagai sebuah negara yang baru merdeka, ada pelbagailah usaha yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika itu untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Dan ada juga idea yang telah diberikan oleh beberapa pihak lah untuk menubuhkan satu wilayah yang dikenali sebagai Malaysia yang meliputi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dan hasrat tersebut berjaya direalisasikan ya.
pada 16 September 1963. Seperti yang kita sambut pada hari ini ni, yang jadi cuti ni, ya, yang disebut sebagai Hari Malaysia. Okay, dan kemudian selepas Malaysia ditubuhkan itu, Singapura keluar daripada Malaysia pada tahun 1965. Dan Malaysia yang meliputi Semenanjung, Sabah dan Sarawak itu kekal sehingga ke hari ini. Inilah yang dapat kita lihat. Jadi, kenapa tujuan saya beritahu perkara ni? Saya tahu tuan-tuan pun belajar sejarah juga. Tapi tujuannya untuk kita mengenang kembali daripada mana kita bermula. Oleh kerana tajuk hari inilah Cintakan Negara, jadi kita kenang baliklah daripada zaman Melaka sehinggalah zaman wujudnya Malaysia. Okey, kita beralih pada tajuk yang kedua, kenapa perlu cintakan negara? Saya ambil pendapat daripada tokoh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Beliau menyatakan, perjuangan bagi menghadapi penjajah hendaklah disertai semangat kebangsaan atau jinsiah dan semangat cinta akan tanah air yang merdeka atau wataniyah. Beliau yakin rakyat perlu membebaskan diri daripada pencerobohan pihak luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri, bangsa, agama dan negara. Itu sebab kenapa kita perlu cintakan negara. Saya ambil pendapat daripada tokoh iaitu Syed Jamaluddin Al-Afghani. Ini tokoh gerakan Islah. Okey, pendapat yang kedua saya ambil daripada Dr. Nick Roskiman Abdul Samad. Beliau ada menulis dalam artikel yang bertajuk Cintakan Tanah Air Dituntut Agama dalam Berita Harian terbitan 31 Ogos 2019. Beliau menyatakan ada istilah dalam Islam iaitu hubbul watan atau cinta kepada tanah air. Memang Islam merupakan agama yang menuntut para penganutnya supaya cinta kepada tanah air. Dan saya yakin agama-agama lain yang diamalkan di negara kita juga menuntut supaya penganutnya turut cintakan kepada tanah air. Okey? Diriwayatkan apabila bermusafir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mempercepatkan perjalanannya pulang menuju Madinah kerana kecintaan dan kerinduan terhadap tanah airnya. Kita sedia maklum bahawa Madinah merupakan negara Islam yang pertama dan baginda Nabi Muhammad merupakan ketua negara Islam yang pertama. Okey, dan terdapat banyak amalan baginda dan para sahabat yang menunjukkan mereka mencintai Makkah dan Madinah. Kerana mencintai negara ialah satu sifat semula jadi yang ada dalam diri manusia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi kalau kita mengaku diri kita sebagai umat Islam, siapa lagi yang kita nak jadikan contoh? Siapa lagi yang kita nak jadikan suri teladan? Siapa lagi yang kita nak jadikan role model? Tentulah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pun cintakan negaranya, jadi kita yang mengaku umatnya ni pun patutlah mencintai negara kita. Negara kita yang ada sekarang ini ialah Malaysia. Baik buruk itulah negara kita. Okey, kita sambung kepada perkara 3.0. Bagaimana cara untuk memupuk perasaan cintakan negara? Saya sengaja letakkan 2 sahaja cara. Saya tak nak letak banyak-banyak lah, kerana selebihnya tuan-tuan lebih arif daripada saya. Saya sekadar berkongsi sahaja ya. Okey, yang pertama caranya lah mempelajari sejarah lah. Mungkin kerana latar belakang saya belajar sejarah dahulu. Jadi saya merasakan cara untuk memupuk perasaan cintakan negara ni lah dengan cara mempelajari sejarah. Setiap warga negara ni perlulah mempunyai asas pengetahuan sejarah tanah air. Perkara yang asas lah. Contohnya, tarikh kemerdekaan 31 Ogos 1957. Tarikh penubuhan Malaysia 16 September 1963. Siapa bapa kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman. Okey, Tunku Abdul Rahman adalah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kita juga perlu ingat ada satu lagi individu yang bernama Abdul Rahman, iaitu yang di Pertuan Agong yang pertama, iaitu Tuanku Abdul
Rahman. Namanya sama ya. Saya pernah mengajar murid saya keliru ya kerana namanya sama. Saya beri penjelasan, Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri, Tuanku Abdul Rahman ialah Yang di-Pertuan Agong. Yang gambarnya diabadikan pada wang kertas kita hari ini. Yang gambarnya hari-hari kita tengok lah. Hari-hari kita pakai duit kan. Jadi itu perkara asas yang patut kita tahulah. Contohnya begitulah. Rukun negara. Ya, kita kena tahulah. Siapa bapa pembangunan, bapa perpaduan, bapa pemodenan. Sekurang-kurangnya kita kena tahu. Itu adalah asas kepada sejarah tanah air. Tapi jangan lupalah pada tokoh-tokoh pejuang tanah air. Yang sebelum-sebelum ni yang kita tak sebut namanya. Datuk Maharaja Lela. Okey? Lagi Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut, Rentap, Syarif Masahor, Mat Saleh. Semua tu adalah pejuang sebenarnya. Okey? Pejuang yang patut kita hargai ketika menyambut ulang tahun kemerdekaan. Seterusnya, nikmat kemerdekaan yang sedang kita kecapi ini perlu dipertahankanlah. Okey? Kerana apa? Kerana kita baru 64 tahun merdeka. Kita merdeka tahun 1957 dan sekarang ni tahun 2021. Maksudnya, tempoh kemerdekaan kita ni baru 64 tahun. Kalau kita bandingkan pula dengan tempoh kita dijajah, selama 446 tahun. Daripada tahun 1511, kejatuhan Melaka terhadap Portugis tu, sehingga 1957. Saya kira 446 tahun. Itu tempoh dijajah. Tempoh merdeka baru 64 tahun. Jadi sepatutnya kemerdekaan ini kita patut pertahankan. Kerana usia kemerdekaan kita terlalu muda jika dibandingkan dengan tempoh kita dijajah. Okey, yang kedua. Cara untuk memupuk perasaan cintakan negara. Yang kedua ialah kita menyambut Hari Kemerdekaan 31 Ogos dan juga Hari Malaysia 16 September. Kebetulan kedua-dua hari ini diumumkan sebagai cuti umum persekutuan. Maksudnya seluruh negara akan bercuti. Alhamdulillah, kerajaan memberi peluang kepada kita untuk bercuti dan menyambutnya. Okey, ibu bapa dan guru patut untuk menyemai semangat patriotik kepada generasi baharu. Ya, kibarkanlah jalur gemilang sebagai bukti kita hargai nikmat kemerdekaan yang sedang kita kecapi kini. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia wajib pertahankan kemerdekaan yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Dan kita juga sebagai umat Islam patut menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuklah dalam aspek mencintai tanah air. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang budiman sekalian. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.